Dan pengasasnya ialah Albert Ellis. Sedikit sejarah ya. Okay. Sebelum ni dipanggil nama-nama dia lah. At the end tahun 1993 baru combine rational emosi behavior therapy ya. Sebelum tu tak ada behavior. Kan? Belum tu lagi rational therapy sahaja. Tahun 91, 61 RET. 93 dia macam upgrade lah, upgrade sikit berdasarkan apa-apa kelemahan terdahulu, dia tambah sikit REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Ya. Okay, next. Dia punya pertama, kalau kita nak guna teori mana-mana tu, we have to know lah the basic principle, basic principle, filosofi of the theory kepada manusia. Ya. Jadi dalam aspek ini saya ulang mungkin bagi pelajar-pelajar yang sedang belajar ataupun dia baru je habis, memang masih lagi segar dalam ingatan dia. Ya. So mengikut REBT, manusia ni dia manusia yang kompleks. Memang kita kompleks kerana kita hasil daripada adunan 3 komponen, ya, cognitive, affective and also behavior components. So all these are interconnected each other. So bila dia interconnected each other, dia membawa dia berjalan, dia bekerja dalam keadaan yang complicated, ya, complicated. Contohnya kita kata kalau efek kalau suatu berlaku pada kognitif pemikiran, automatically dia akan efek kepada behavior, ya, efek kepada perasaan. So itulah dia kata sebagai kompleks, dan manusia sebagai ada elemen biologi dan hidup dalam konteks sosial yang super makhluk-makhluk lain, ya, yang perlu berinteraksi antara satu sama lain, ada perkembangan biologi, perkembangan sosiologi, dan juga yang ketiga REBT melihat manusia mempunyai motivation ataupun kemahuan yang tinggi. So bila kita tengok dalam Maslow hierarchy of needs, so kita dapat ada 5 hierarki, ya. Dan of course setiap manusia dia akan berusaha untuk daripada hierarki yang paling bawah, ya. Hierarki keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, makanan, minum, kemudian naik lagi atas lagi kasih sayang dan sebagainya sehinggalah kepada self actualization. So manusia ni akan berusaha ke arah tu, kan? Dan untuk mencapai, manusia akan berikhtiar untuk memenuhi kemahuan yang tinggi tadi. Dia akan berikhtiar, dia akan melalui macam-macam kaedah, ya, untuk mencapai standard yang tinggi. Dan dia ada matlamat utama dia, ya. Dia ada matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang, matlamat asas apa dikira sebagai matlamat jangka pendek, dan dia ada matlamat sekunder ataupun matlamat kedua, matlamat yang jangka panjang. Dan dia ini penting, 2 terakhir ni, 3 terakhir. Yang pertama, manusia cenderung untuk berfikir secara betul, secara rasional, mengikut culture dia, mengikut norma-norma masyarakat dia, mengikut agama yang dia pegang, mengikut sistem kepercayaan yang dia pegang, dan at the same time dia cenderung untuk berfikir secara tidak rasional, irrational thinking, ya. Dan walaupun bagaimanapun dia bersedia untuk buat penambahbaikan terhadap apa kesilapan dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4, 8, 9 sifat manusia pada perspektif REBT ini sangat-sangat penting untuk kita tahu, especially yang 3 terakhir. Ini video kita nanti ada kaitan dengan yang 3 terakhir. Okey. Kehidupan manusia mengikut teori ini akan didoktrinkan, ya, didoktrinkan melalui 2 komponen skema. Skema masa lampau, skema masa kini. Apa yang berlaku masa lampau akan membentuk personality, dan yang lebih penting membentuk set pemikiran yang kita panggil sebagai belief system, ya. Dan juga pengalaman yang sedang dihadapi
ya, akan membentuk skema keseluruhan kehidupan dia, dan skema ni sangat penting. Skema ataupun skema kehidupan ini sangat penting kerana dia akan menjadi falsafah, filosofi dalam menjalani kehidupan dia. Dia akan reject isu-isu yang tak berkaitan, isu-isu yang menentang, isu-isu yang bercanggah dengan skema. Dia akan terima mana isu-isu yang tidak bercanggah, yang sama. Tapi sebagai kaunselor ialah kita kena tahu bagaimana seorang klien yang jumpa dengan kita terbawa masalah mental health yang dia ada membawa skema yang salah. So kita kena tahu apa skema yang salah, kena bagi tahu bahawa ini salah, ini betul, dan macam mana nak perbetulkan. Itu kerja kita nanti. Jadi di peringkat ini kita faham bahawa skema kehidupan dibentuk oleh dua pengalaman. Pengalaman lampau dan pengalaman semasa. Kalau nak cerita pengalaman ni, banyaklah. Sekolah dia kat mana, siapa kawan dia, mak ayah dia memimpin keluarga macam mana, ya, bagaimana dia dapat kawan, ya, apa bentuk geografi yang tempat dia tinggal, ya. Sekarang pun demikian juga dengan internetnya, dengan gadgetnya, itu semua akan membentuk skema kehidupan dia. Okay? Dan satu lagi, RBT menyatakan bahawa manusia didoktrin oleh 3 terminologi, 3 konsep. Konsep pertama ialah mesti, yang kedua perlu, dan yang ketiga sepatut. Jadi 3 elemen ini sangat penting sebagai core kepada RBT theory. Sebab the core business of counselor yang willing untuk guna ni, dia akan challenge dia. Sebelum nak challenge klien yang ada terminologi mesti, perlu dan sepatut dalam minda dia, kita kena minta, kita kena buat perbincangan, percaturan dengan klien sehingga klien recognize, sehingga klien terima, oh betul, saya pegang konsep mesti, saya perlu, saya pegang konsep sepatut. Selagi dia tak terima, kalau kita terus kaunseling tak ada objektif. Okay? Ataupun ada objektif tapi tak dapat dicapai. So doktrin ini sangat penting untuk kita faham sebagai kaunselor, kita faham. Sebab lepas ni kita nak fahamkan klien kita. Faham betul-betul baru kita boleh beranjak pergi kepada yang kita panggil ABCD itulah. Ya, nanti lepas ni adalah ya. Next, manusia juga akan jadi doktrin tadi, doktrin kehidupan, doktrin kemestian akan memberi impak kepada dua elemen dalam diri dia. Pertama ego, yang kedua keselesaan individu.